الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, Anil Miqdad radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Tudna asy-syamsu yawmal qiyamati minal khalq hatta takuna minhum kamiqdari mil. Qala Sulaim bin Amir Anil Miqdad, fawallahi ma adri ma ya'ni bil mil amasafat al-ard amil mil alladhi tuktahalu bihi al-ayn fayakunu an-nasu ala qadri a'malihim fil 'araq faminhum man yakunu ila ka'bayhi wa minhum man yakun wa minhum man yakunu ila hikwai wa minhum man yuljimuhu al-'araq iljama. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Al-Miqdad radhiyallahu anhu, kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalq. Nabi kata, didekatkan matahari pada hari kiamat ke atas semua makhluk. Nabi kata manusia dan semua makhluk akan dibangkitkan di padang mahsyar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun matahari mai duduk kadar sedengkai atas kepala manusia. Hatta takuna minhum kamiqdari mil. Sehinggalah kedudukan matahari itu kadarnya lebih kurang 1 mil. Kata Sulaim bin Amir, yakni rawi hadis ini, kata dia daripada Al-Miqdad. Miqdad kata, wallahi ma adri ma ya'ni bil mil. Al-Miqdad yang dengar hadis ni daripada Nabi. Nabi kata matahari akan turun dekat dengan makhluk pada hari kiamat di padang mahsyar. Dekatnya matahari dengan makhluk di padang mahsyar ni kadar dia lebih kurang 1 mil. Al-Miqdad kata, dia kata ma adri ma ya'ni bil mil. Aku tak tahu yang kata 1 mil ni jauh dia berapa jauh. Yang kata matahari turun mai dekat dengan kepala manusia ni, matahari dengan kepala ni lebih kurang 1 mil. 1 mil tu berapa jauh? Al-Miqdad kata dia tak tahu. Amasafatal ardi
amil mil allazi tuqtahalu bihil ain. Dia kata, adakah kadar 1 mil itu 1 mil mengikut kiraan dunia ni, ataupun 1 mil itu maksud dia besar celak yang orang duk pakai di mata tu, mana dekat sangat. Dia kata, aku tak pasti yang tu. Nabi cuma habang manusia di padang mahsyar esok Allah akan buat turun main matahari, kedudukan dia lebih kurang 1 mil daripada kepala manusia. 1 mil tu berapa jauh? Dia kata, aku tak tahu. Adakah 1 mil itu mengikut kiraan dunia, ataupun 1 mil tu dekat dia lebih dekat daripada celak mata? Aku tak tahu yang tu. Pokok pangkalnya, matahari akan turun mai kadar 1 mil di atas kepala manusia. Kata dia, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Nabi SAW beritahu, Nabi kata, manusia pada hari itu tenggelam dalam air peluh masing-masing. Tenggelamnya manusia dalam peluh ni mengikut kadar amalan dia masa atas dunia. Kalau atas dunia amal baik dia sikit, amal jahat dia banyak, maka banyaklah tenggelam dia dalam air peluh tu. Kalau atas dunia amal baik dia banyak, amal jahat dia sikit, maka dia tenggelam sikit dalam air peluh dia di padang mahsyar esok ni. Nabi kata, faminhum man yakunu ila ka'bai. Ada di kalangan manusia ni yang tenggelam kadar tumit aja. Matahari tu atas kepala ni peluh turun ni tak tahu nak abang berapa punya banyak. Ada manusia peluh yang turun tu takat tenggelam tumit aja. Wa minhum man yakunu ila rukbatayh. Dan ada di kalangan manusia ni yang tenggelam sampai paras lutut. Peluh kerana matahari tu atas kepala ni, peluh turun ni sampai tenggelam paras lutut. Wa minhum man yakunu ila hikwai. Dan ada di kalangan manusia peluh sampai pinggang. Wa minhum man yuljimuhul araq iljana. Dan ada di kalangan manusia yang peluh dia ni sampai kekang mulut dia. Peluh ni sampai paras mulut. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Dan Nabi mengisyaratkan tangan dia pergi ke mulut. Nabi tunjuk peluh sampai sini, Nabi kata, sampai di paras mulut. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni kita dah dengar banyak kali. Pengajaran daripada hadis ni ialah tumpang ada peluang, ada masa doa atas dunia ni lipat gandakan amalan. Yang tu aja. Hadis ni kita dengar bukan sekali, bukan 10 kali, tak tahu berapa puluh kali dah kita dengar hadis ni. Cuma masalah kita, amalan kita tu menyatu juga. Maka tak ada guna kita kata, Allah, hadis ni dengar banyak kali sangat dah. Tak ada guna cakap macam tu. Kerana dengar 10 kali, 20 kali pun kita macam tu aja. Baik kita dengar sekali, tetapi sekali itu mengubah hidup kita. Kita jadi manusia yang mempertingkatkan amalan kita sedaya upaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya'raqun nasu yawmal qiyamah hatta yazhaba 'araquhum fil ardi 70 zira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum, atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ya'ruqun nasu yawmal qiyamah hatta yazhaba 'araquhum fil ardi 70 zira'an. Nabi kata manusia waktu duduk di padang mahsyar esok berpeluh sehingga air peluh yang terbit daripada badan dia ni turun jerat masuk dalam bumi sampai 70 hasta.
Nabi nak habang kata panas, yang kata padang mahsyar ni panas ni sungguh-sungguh, sampai peluh yang terlebih, peluh yang keluar ni dia turun macam air terjun. Peluh tu turun, dia jerat di dalam bumi, peluh tu saja pi sejauh 70 zira'an, 70 hasta dalam perut bumi tu, air peluh turun bi. Wa yuljimuhum hatta yablugha azanahum. Hak tu hak jerat masuk dalam bumi 70 hasda. Hak duduk di atas muka bumi ni, kata Nabi SAW, sampai melimpahi mulut manusia itu. Tuan-tuan, kalau dia habang kata peluh tu melimpah sampai ke mulut pun dahsyat dah. Tak cukup banyak tu, Nabi habang lagi. Nabi habang kata hak jerat masuk dalam perut bumi saja 70 zira'an, 70 hasda. Jerat sampai tak boleh pi dah, dia bercakung. Dia bercakung naik tu sampai paras mulut pula. Maknanya hadis ni nak beritahu kata panas sungguh yang kata padang mahsyar. Panas sungguh-sungguh. Dan tuan, panas legula ni pun tak ditahan dah. Bil karan meningkat 2 bulan ni. Bil karan meningkat. Kipas angin sampai tak tutup. Rumah ada aircon ni bukan satu aircon, semua aircon ada buka habis. Orang ada duit sikit pasang 1 horsepower, tukar 1,5 horsepower, tak berasa sejuk, tukar 2 horsepower, tak sejuk. Baru panas, matahari duduk di tempat dia, belum matahari itu diturun mai atas kepala. Maka bandingan-bandingan yang semacam ni hendaklah diambil ingat, hendaklah diambil pengajaran dan diambil iktibar, supaya kita elsak dan kita melipat gandakan amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz sami'a wajbah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها فسمعتم وجبتها أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, satu hari kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dengar bunyi satu benda jatuh, satu bunyi kuat, satu benda jatuh. Abu Hurairah kata, kami masa tu duduk dengan Nabi ramai-ramai, tengah duduk dengar boom, kata benda jatuh. Dia panggil wajbah, bunyi satu benda besar terempat jatuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila bunyi aja Nabi kata hal tadruna ma hadha? Nabi kata, apa tahu tak bunyi apa tu? Nabi tanya. Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Maka sahabat-sahabat yang ada sama dengan Nabi ni, mereka kata Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul tahu, kami tak tahu bunyi apa. Tak pernah dengar seumur-umur hidup bunyi macam tu. Sabda Nabi, hadza hajarun rumiya bihi finnar mundu 70 kharifa. Nabi kata tu adalah bunyi seketui batu besar, yang batu tu dihumban daripada atas neraka tu. Humban, batu tu duk jatuh daripada atas neraka tu, duk jatuh tu 70 kharifah, mengambil masa 70 tahun duk melayang jatuh. Fahuwa yahwi fin naril an hina intaha ila qa'riha. Dan hari ni batu tu terempat di dasar neraka. Fasami'tum wajbataha. Nabi kata, itulah yang hangpa dengar tadi. Nabi kata, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW nak bagi tahu bahawa yang kata neraka tu cukup dalam.
Pendek kata, kalau nak isi manusia daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, kalau nak isi, boleh masuk semua orang. Pendek kata, siapa juga buat jahat di atas muka bumi ini, jangan bimbang, tempat ada dalam neraka. Maka dalamnya neraka tu diumpamakan oleh Nabi SAW dengan seketul batu besar dilempak daripada atas tu, daripada atas puncak neraka tu lempak turun, batu tu duk melayang turun, duk melayang tu saja 70 kharifan, 70 tahun duk melayang jatuh. Dan terempah dia di dasar neraka ni pada masa Nabi SAW duk ada. Semua orang dengar pada masa tu. Semua pakai terkejut. Nabi dandan tanya. Nabi kata, hampa tahu tak bunyi apa tu? Sahabat kata, kami tak tahu. Allah dan Rasul saja tahu. Nabi kata, itulah bunyi batu besar yang dilempak daripada atas tebing neraka tu. Dia melayang jatuh 70 tahun. Hari ni dia terempah di dasar neraka. Nabi kata, demikianlah dalamnya yang dikatakan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Maknanya dia boleh isi berapa banyak pun orang yang buat jahat, buat dosa, buat maksiat, boleh celuit kalau nak masuk ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 3 hadis kita baca, pengajaran yang kita kena ambil sangatlah besar. Nombor 1, lipat gandakan kebaikan, tinggal benda-benda yang berupa kejahatan. Mudah-mudahan amal kebaikan yang kita buat tu boleh melepaskan kita daripada sengsara padang mahsyar dan boleh menyelamatkan kita daripada terjerumus ke dalam neraka yang dalam tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi taufik dan hidayah kepada kita semua, kita selamat daripada malapetaka neraka ini, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Madhi jilid 16. Bahrul Madhi jilid 16, muka surat 114. Muka surat 114. Bab fit tawakkul 'ala Allah. Itu bab yang menyatakan hadis yang membicarakan tawakal atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ni dia nak tengok tu tajuk yang kata tawakal tu macam mana. Tawakal itu iaitu menyerahkan semua kerja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara ringkasnya yang kata tawakal ni kita serah kat Tuhan. Setelah kita usaha, setelah kita buat sekadar daya upaya kita, selebihnya serah pada Tuhan. Ketahuilah saudaraku, tawakal atas Allah itu artinya bergantung atas Allah serta menyerahkan segala kerja kepada Allah. Kita gantung hati kita, kita serah dekat Tuhan. Apa nak jadi pun atas Tuhan lah. Begitu. Kerana percayakan bahawasanya Allah itu yang mentadbirkan segala-galanya. Pasal apa kita serah dekat Tuhan? Pasal kita percaya Tuhan yang atur semua. Kita usaha dah. Kalau tak mau nak jadi hasil, maka itu adalah hasil daripada tadbir Allah. Allah tak mau benda tu membuahkan hasil pada kita. Maka kita tawakal pada Allah. Maka jika seorang itu ada tabiat yang demikian itu, maka ia adalah orang yang kuat iman dia dan kuat yakin dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiadalah apa bimbang dalam hatinya dan tiada keluh kesah ia pada yang dikehendaknya itu. Kalau kita ada tawakal, kita tak jadi ghaflah. Kalau kita ada tawakal kepada Allah, dia tak jadi ghaflah. Orang yang tak ada tawakal ni dia ghaflah. Dia kata ni apa ni, saya usaha sampai siang malam tidur pun korang duk buat. Macam mana saya boleh gagal? Dia ghaflah. Kerana dia tak bertawakal kepada Allah. Dia percaya, kata dia pulun, dia mesti berjaya. Dia percaya lagu tu. Tak betul. Tak mesti kita pulun, kita berjaya. Berapa banyak manusia pulun, gagal. Bukan dia tak pulun, dia pulun. Habis punya pulun, gagal. Kegagalan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hikmah dia apa? Allah nak menguji sejauh mana sabar manusia ni. Manusia apabila dia tak ada tawakal, dia marah Tuhan. Dia kata ni awak jadi macam ni, saya dah pulun dah, awak jadi macam ni, saya dah habis duit dah, awak jadi macam ni, saya dah. Dia duk rasa lagu tu. Maka akhirnya dia salahkan Allah atas apa yang menimpa dia. Ini orang tidak bertawakal.
tidak beriman dan tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana telah ia berusaha dan telah ia menyerah akan usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal, dia dah berusaha dan dia serah dekat Tuhan. Yakni bergantung hatinya kepada Allah yang mentadbir dan memberi ataupun tak memberi seperti kehendaknya. Dia serah dekat Tuhan. Dia dah usaha, kalau Tuhan nak bagi, alhamdulillah. Kalau Tuhan tak bagi, tentu ada hikmah di sebalik Tuhan tak bagi ni. Bukan senang, tuan-tuan. Nak boleh dapat macam tu bukan senang. Kebanyakan kita lah, kebanyakan kita kecewa. Kebanyakan kita kecewa. Kita nak satu benda, kita usaha nak dapatkan benda tu, tiba-tiba tak dapat, kecewa. Bila kecewa ni dia nak merawik macam-macam lah, bukan setakat salah orang, sampai Tuhan dia pergi salahkan sekali. Pasal apa? Pasal dia kata dia dah usaha, pasal apa dia tak dapat. Maka manusia yang macam ni dia gagal dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang yang tawakal itu menuntut rezeki dengan senang hati dan tenang fikirannya, maka ia mendapatkannya. Misalnya seseorang itu berhajat dia kepada rezeki padi, akan jadi makanannya dan makanan anak isterinya, maka ia pun berusaha berbendang ataupun bersawah dan berladang. Satu orang yang buat bendang dengan tujuan hasil bendang ni nak buat makan anak bini. Maka dari awal ia berbendang dan bersawah itu, sedangkan hati dia bergantung kepada Allah, Tuhan yang memberi rezeki. Daripada awal hidup tengala bendang tu, hati dia memang ingat dah, aku usaha buat, kalau Tuhan takdirkan ada rezeki, ada. Awal dah ingat macam tu, dia kata. Dan kuat percaya dia kepada Allah, tiada bergantung ia pada kerjanya dan usahanya mendatangkan rezeki yang dikehendaknya itu. Dia tak berkeyakinan kata aku jaga elok-elok ni tentu aku dapat hasil. Dia tak ada ingat macam tu. Aku jaga tapi hasil nak dapat tak dapat Tuhan yang akan tentukan. Awal-awal dia dah ingat macam tu. Kalau ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mai kutu berang, hantam padi dia habis semua, dia tak jadi orang yang marah ke Tuhan. Awal-awal lagi dah, masa duduk tengala tu, masa duduk menabung, masa duduk apa, masa tu dia dah ingat dah, aku ni usaha saja. Sebaik yang boleh aku usaha. Kalau ditakdirkan ada rezeki, alhamdulillah. Kalau ditakdirkan tak ada rezeki, ada hikmah di sebalik benda ni. Dia dah ingat macam tu. Kalau mai kutu beruang ke, mai tikuih ke, mai apa ke bagi jahanam padi dia, dia tak jadi orang yang kecewa. Dia tahu dah ini Tuhan dah tentu macam ni. Aku dah ditakdirkan tak ada rezeki. Macam ni. Tapi kalau daripada awal dia tak ada ingat macam tu, dia duk ingat ni aku buat ni elok, aku mesti dapat hasil, tiba-tiba tak dapat, nak jadi pasal. Tuan pernah dengar tahun 70 dulu ni, satu pengusaha tanam tembakau di Kelantan, tiba-tiba kena banjir, bulan 12 kena banjir, jahanam habis berapa hektar ladang tembakau dia. Dia ambil parang tidur payah atas padang tu, duk tanya mana Tuhan, dia nak tetap Tuhan. Marah pada Tuhan bagi jahanam ladang tembakau dia. Sampai jadi begitu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal daripada awal dia duk ingat usaha dia mesti dapat hasil. Tak boleh ingat macam tu. Tuan-tuan, kadang kita usaha matlamat lain, hak dapat lain. Ini benda tak boleh cakap. Dia kata dan hanya ia bekerja dan berusaha itu untuk mendatangkan asbab. Dia tidur tengala bendang, tidur menabung, tidur apa, semua meracun apa. Ini asbab. Ini hanya sebab. Yang belum tentu apa yang dia buat tu akan mendatangkan hasil. Belum tentu. Tetapi apa yang dia buat itu sebab saja. Dia ada sebab musabab. Dia ada cause and effect. Dia ada sebab, dia ada kesan dia. Tapi tidak semestinya sebab kita itu mendatangkan hasil. Tak semesti macam tu. Dia kata. Tetapi kuat yakin di hati dia akan kerjanya dan usahanya itu tiada memberi bekal, memboleh dapat apa yang dikehendaknya pada rezekinya itu. Bahkan yang memberi bekal dan yang menjadikan dan yang mentadbirkan sebagai kehendaknya itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang ni dia kena ingat selalu. Apa pun kita buat bergantung pada Tuhan. Kalau Tuhan kata ada hasil, ada hasil. Kalau Tuhan kata tak ada hasil, tak ada hasil. Maka tiba di sini tidak apa menjadi
Maka tiba di sini tidak apa daripada dirinya melainkan usaha, dan yang menjadikan ia dapat padi itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang nak menentukan kita berjaya ke gagal ialah Allah. Dia nak abang yang tu aja ni. Dah kerat muka surat dah, dia nak abang satu benda aja. Dia nak abang kata yang kata tawakal ini kita usaha sungguh-sungguh buat satu benda, tapi hasil dia nak dapat tak dapat Tuhan yang tentukan. Dia nak abang yang tu aja. Buat bendang ke apa juga benda sekalipun kita usaha, hasil nak dapat tak dapat Tuhan yang menentukan. Begitu. Maka sentiasalah bergantung hatinya kepada Allah, yakni sentiasa tawakalnya atas Allah. Maka itulah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la ruziqtum kama turzaqu at-tayru taghdu khimasa wa taruhu biqana. Diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau sesungguhnya ada sekalian kamu itu tawakal atas Allah sebenar-benar tawakal, iaitu tahu sekalian kamu dengan yakin akan tiada yang menjadikan melainkan Allah, dan bahawasanya sekalian yang wujud daripada makhluk dan rezeki dan pemberian dan tegah semuanya daripada Allah. Dia kata siapa yang bertawakal, maksud orang yang bertawakal itu ialah dia yakin bahawa semua benda ni ada ataupun tak ada, jadi ataupun tak jadi, ini Tuhan punya kerja. Siapa yang ada ingat macam tu? Kemudian berusaha sekalian kamu pada menuntutnya atas jalan yang dipuji syarak. Jikalau sekalian kamu ada demikian itu, nescaya memberi rezeki akan kamu oleh Allah sebagaimana diberi rezeki akan burung. Nabi kata siapa yang betul-betul tawakal kepada Allah, Allah tolong dia. Macam mana Allah duk tolong burung ni? Yang mana burung ni keluar ia pagi-pagi dengan kosong temoloknya, yakni lapar, dan kembali ia petang-petang penuh temoloknya jadi kenyang. Tuan-tuan, burung tak pernah lapar. Pagi-pagi buta bangkitlah. Terbang pergi, dia bukan ada kerja di Sony, dah kerja di Sigit ke apa, tak ada. Burung tak ada tempat kerja lagu kita hari ni kerja. Kita ada tempat kerja, kita duk kerja di income tax, duk kerja di immigration, duk kerja di JPJ, duk kerja di custom. Hak Kelang cara Kelang kerja di Sony, kerja di Sigit, kerja di Linia, kerja di... Kita ada kerja kita. Hak kerja sendiri, kerja bawa taksi, kerja macam-macam. Burung dia bukan ada satu ofis, dia bukan ada satu kelang, dia bukan ada satu tempat. Dia kira pagi ni lagu terbang keluar. Mana dia nak pergi tak tahu. Pagi lagi cerah-cerah tu bunyi dah, bising dah bunyi terbang keluar. Dia bukan tahu mana dia nak pergi, tapi dia tawakal. Dia keluar, dia akan dapat rezeki. Tak ada burung yang terbang keluar balik perut kosong. Keluar pergi perut kosong, lapang, balik temolok cekang. Siapa tu bagi rezeki dekat burung ni semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kata, macam mana Allah boleh bagi rezeki dekat burung, macam tu Allah boleh bagi rezeki dekat manusia, dengan syarat manusia ni bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Tuan-tuan, benda macam ni tuan, jenis janji lagu ni kita tak nampak ni. Susah. Kita tak nampak benda ni. Bila kita tak nampak ni, nak percayalah cukup susah. Kan? Orang duk habaq dosa pahala, benda tak nampak. Nak kata tak percaya, tak kata. Tapi cara tengok duk buat tu macam tak percaya. Benda tak nampak. Syurga neraka tak nampak. Itu sebab Nabi SAW, kalau aci boleh, Nabi ni dia nak tunjuk bukti dekat sahabat-sahabat dia. Kata syurga ni ada, kata neraka ni ada. Nabi nak tunjuk bukti. Nabi pernah tengah duduk semayang, sahabat duduk ada belakang. Tengah-tengah semayang, Nabi gawang tangan macam tu. Sahabat yang duduk di belakang ni tengok, awak Nabi ni tengah semayang gawang lagu tu. Bila habis semayang, tanya Nabi, ya Rasulullah, pasal apa tadi tengah semayang nampak kamu buat itu? Nabi kata, Allah nampakkan kepada aku syurga.
Aku gawang tangan tu, aku nak ambil sebiji daripada buah yang ada dalam syurga ni, nak tunjuk dekat hampa supaya hampa percaya kata syurga tu ada. Nabi kata. Cara Nabi ni tuan-tuan, power cukup kuat lah. Bila Nabi terang ni, tidak ada manusia dalam dunia ni yang boleh terang satu benda seterang Nabi terang. Nabi SAW, dia kalau dia nak terang satu benda, orang yang dengar penerangan Nabi ni macam nampak benda hak Nabi habang tu. Ni keistimewaan yang Allah SWT bagi dekat Nabi. Nabi ni kalau dia nak terang satu benda, dia nak terang tentang qada dan qadar. Misalnya dia terang tu, sahabat dengar ni boleh kecap ayat dia. Cukup terang penjelasan Nabi ni. Nabi kalau dia nak terang tentang dahsyatnya padang mahsyar, Nabi terang mahsyar ni, sahabat macam nampak mahsyar tu. Punya pandainya Nabi ni dalam memberi penerangan. Pun macam tu, Nabi SAW duk ingat ni, macam mana aku nak buat bagi mereka ni betul-betul yakin tentang syurga neraka yang aku duk beritahu ni. Bila Allah nampakkan syurga kepada Nabi SAW, Nabi gawang tangan tu, dia nak tangkap sebiji daripada buah yang ada dalam kebun syurga ni, nak tangkap, nak tunjuk dekat sahabat-sahabat ni. Ni dia, aku ambil buah ni daripada syurga. Percayalah hampa, kata syurga ni ada. Nabi sampai nak buat lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu yang kata Nabi Muhammad SAW, istimewa dia macam tu. Maka Nabi bagi tahu, Nabi kata siapa yang tahap tawakal dia berada pada tahap yang tinggi macam tu, Allah bagi rezeki kat dia, jangan takut. Semacam mana hari-hari Allah duk bagi rezeki dekat burung ni, tak tahu berapa juta ekor burung duk ada dalam dunia ni, terbang keluar perut kosong, balik temolok dia cekam, dia kenyang. Rezeki itu Allah yang bagi. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah dia rezeki menuntut ilmu. Ini pula dia nak cerita orang menuntut ilmu ni ada rezeki dia. Sesungguhnya seorang itu hendaklah kuat tawakal kepada Allah dan jangan bergantung harap kepada asbab. Hanya datangkan asbab dan bergantung kehendak itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama suruh kita usaha. Usaha itu asbab. Itu sebab untuk mendatangkan hasil. Tapi tak semestinya bila kita buat sebab tu hasil tu dapat. Tapi kita kena buat. Kerja kena buat. Berjaya tak berjaya belum tentu lagi. Tapi kerja kena buat. Bila sudah buat kerja, tawakal kepada Allah. Kalau kita betul-betul bulat hati, percaya kepada Allah, tawakal kepada Allah, Allah akan bagi hasil di atas usaha kita tu. Kerana asbab itu tiada memberi bekas pada mendatangkan apa yang dikehendakinya. Bahkan ada kalanya datang yang dikehendak itu tidak dengan asbab yang didatangkan. Kadang-kadang lain yang kita buat, lain hasil yang kita dapat. Benda lain yang kita buat, hasil lain yang kita dapat. Saya baca seorang kemarin, mingguan Malaysia, satu ruangan cerita tentang satu orang kaya Cina masuk Islam ni. Apa CNI apa ni, direct selling ni, dia kemarin ni seorang abang mingguan Malaysia. Dia belajar daripada bachelor sampai master sampai buat PhD. Dia belajar bachelor, kemudian sampai dapat master's degree, kemudian sampai dapat PhD. Tujuan dia belajar ni bukan tujuan dia nak meniaga, nak jadi kaya dengan meniaga. Orang yang belajar daripada bachelor sampai master sampai PhD ni biasanya dia ada target lain. Biasanya mereka ni akan jadi academician, mereka ni akan jadi ahli akademik, mereka ni akan jadi profesor di universiti. Dia ni belajar daripada ijazah pertama, sambung buat master, sambung sampai PhD dengan tujuan lain. Tiba-tiba pergi jadi kaya dengan menjaga direct selling, apa CNI, apa semua ni. Lain yang diusahakan, lain yang dia dapat. Dia pergi belajar sampai PhD bukan pasal nak jadi kaya dengan direct selling. Hak dia bidang dia ambil tu tak kena-mengena dengan direct selling. Dia belajar tu tujuan lain. Tujuan nak jadi pensyarah universiti, tujuan nak dapat associate professor, tujuan nak dapat full professor, itu tujuan dia belajar. Dia tengok Tuhan bagi rezeki kot lain. Tuhan bagi dekat dia jadi kaya dengan menjaga ni. Tuan-tuan nampak? Lain yang diusahakan, lain yang Tuhan bagi. Ada macam tu ada. Saya pernah cerita di masjid ni dulu, macam mana satu orang
Yang asal-asal jadi driver kepada satu tokey aja. Masjid ni saya cerita dulu. Jadi driver kepada satu tokey aja. Dia ingat tak ada apa, dia dah pencen askar. Jadi tak ada kerja apa. Daripada duduk di rumah, duduk tunggu sakit nak main, baik dia pergi minta jadi driver siapa kan. Kebetulan satu tokey tu nak pakai driver, dia pun jadi driver kawan tu. Bawa tokey pergi sana, bawa tokey pergi sini dan sebagainya. Tujuan dia apa tuan-tuan? Dia usaha pergi minta kerja jadi driver. Tujuan dia apa? Satu, nak memenuhkan masa lapang dia. Yang kedua, dia nak mengelakkan daripada duduk melengung di rumah nanti nak main sakit cepat. Yang ketiga, bolehlah gaji sikit sebanyak menampung keluarga yang dia ada selain daripada duit pencen yang dia dapat dah. Tujuan dia banyak tu aja. Tapi rezeki Tuhan bagi mai kot lain. Tuhan pergi campakkan dalam hati tokey dia ni rasa berkenan dekat dia. Tokey yang dia duk bawa ni, entah macam mana kan Tuhan pergi campak dalam hati tokey ni rasa berkenan kat driver ni. Lepas tu dia, okey hang tolong pergi buat benda ni. Dia ni boleh pergi buat semua balik. Hang pergi buat benda ni, pergi buat balik main, hang pergi buat benda ni. 3-4 kali dia suruh kawan ni pergi buat kerja. Nampak kawan ni buat kerja elok. Dia kata hang sudah jadi driver aku lah. Hang jadi wakil aku pula, dia kata. Kita buat satu construction besar di mana ke, aku tak ada masa nak pergi, aku ada banyak benda lain nak buat, hang pergi tolong tengok. Dia tak pernah buat kerja untuk nak pergi jadi wakil tokey dia. Dia takat nak jadi driver saja. Tapi Tuhan dah mula alih. Rezeki dah jadi kot lain. Dia pergi tunggu projek tu sampai siap projek tu. Dan projek tu berjaya dengan eloknya. Tokey ni kata nampak bagus. Tokey ni kata lah ni lagu ni. Aku buat satu projek lagi, aku bagi kat hang projek ni. Hang pergi buat semua, marketing hang pergi buat apa semua, hang pergi buat, isu untung macam-macam mana kita bahagi dua. Hang ambil 50%, aku ambil 50%. Ini dah main satu benda yang dia tak pernah jangka benda ni. Tiba-tiba dia pergi dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala berjaya projek tu, untung bahagi dua. Lepas tu tokey tu kata dia, lah ni macam ni lah, payah hang ni, lah ni lagu ni jadi partner aku. Dia bagi share dalam company dia dekat kau ni. Lah ni senang lenang. Tak sangka pencen askar nak pergi jadi kaya macam tu. Lain yang dia usaha, lain rezeki yang Tuhan bagi. Ini yang kata Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Kaya. Ini yang kata Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Kaya. Maka tidak semua benda yang manusia usahakan dia akan dapat macam yang dia usaha. Kadang-kadang dia usaha kot lain, Tuhan bagi kot lain. Kadang-kadang dia usaha, Tuhan tak bagi yang dia nak tu. Tuhan tak bagi, bukan makna dia gagal. Tuhan tak bagi kerana Tuhan nak bagi yang lebih baik dekat dia di masa lain. Tuan-tuan, benda ni masing-masing orang, masing-masing habuat. Siapa yang terima, dia nampaklah macam mana besarnya Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana terima kasihnya dia di atas anugerah Allah Subhanahu Wa Taala pada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Seperti datang daripada jalan yang tiada siapa tahu akan dia lebih dahulu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang rezeki ini dia main daripada sumber yang tak sangka. May yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuhan kata bang, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dua benda Tuhan bagi ke dia. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk jalan keluar daripada masalah dia. Dia ada masalah, Tuhan tunjuk jalan keluar daripada masalah dia satu. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuhan bagi rezeki kepada dia daripada sumber yang dia tak sangka-sangka. Bertakwa kepada Allah, dua benda ni Tuhan janji. Satu, masalah apa pun Tuhan bagi dia lepas. Yang kedua, rezeki yang tak sangka-sangka Tuhan lungguk main di kaki dia. Ini manusia boleh terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya, dia bawa contoh, satu orang yang menuntut ilmu. Di dalam menuntut ilmu tu tak ada siapa ada ia tempat bergantung rezekinya, yakni yang mau diperbelanjakannya dalam menuntutnya melainkan Allah. Contoh, satu orang pergi belajar ilmu, tak ada sponsor daripada mana-mana. Tak ada pihak yang sponsor dia. Budak daripada mengaji pondok pergi sambung mengaji di Al-Azhar Mesir misalnya, tak ada sponsor. Minta dia siswa JPA tak dapat, minta apa nama Majlis Agama Islam tak dapat, minta merata tak dapat. Pergi mengaji juga, tiada ia bergantung pada ibu bapaknya dan neneknya. Dia pergi nak bergantung mak pak pun dua-dua miskin. Mak pun tak kerja, ayah pun kerja kampung.
Bila main musim hujan tak boleh motong. Bila main musim kemarau pun pokok luruh dah tak boleh nak. Susah lah. Makna kata susah. Pergi mengaji dengan tak ada biaya, dengan tak ada sponsor daripada siapa-siapa. Dan kaum keluarganya dan orang lain tak ada siapa tolong dia, adik-beradik pun tak tolong, siapa pun tak tolong, dan tiada baginya apa hasil yang datang daripada hartanya. Nak harap harta boleh bagi hasil pun tak ada harta. Kalau ada rumah sewa 4-5 pintu, bolehlah juga dapat hasil untuk nak buat biaya belanja dia. Rumah sewa pun tak ada, apa pun tak ada yang pergi mengaji ni. Begitu. Oleh kerana percayanya dan kuat yakin dia kepada Allah yang memberi ia rezeki di dalam menuntut ilmu itu, selama ia menuntut ilmu itu, jikalau berapa lama sekalipun akan ada rezekinya. Tapi kalau dia yakin dia mengaji ni kerana Allah, dia tak mati keboloran kerana tak ada makan. Itu janji dalam agama. Dia pergi mengaji dengan dia siswa tak ada, dengan apa tak ada, dengan mak pak miskin tak boleh nak tolong, adik-beradik pun tak boleh nak buat apa, harta apa pun tak ada. Semata-mata pergi mengaji ni ingat satu je, aku mengaji ni kerana Allah. Kalau betul macam tu dia punya ingat, kalau betul macam tu dia punya tawakal, dia akan hidup elok di sana, dia tak akan mati keboloran. Tuan nampak tuan? Sampai poin kat tu dia boleh pergi. Kemudian dia bawa pengalaman dia. Dia kata adalah penulis kitab ini di dalam masa sampai kepada sutur ini. Ini penulis kitab ni Syekh Idris Al-Marbawi. Kita dah bagi tahu lah dulu. Syekh Idris Al-Marbawi, tokoh Ma'al Hijrah yang pertama di Malaysia ni. Apabila diperkenalkan anugerah tokoh Ma'al Hijrah, dialah penerima anugerah pertama tokoh Ma'al Hijrah di Malaysia ni. Syekh Idris Al-Marbawi. Marbawi itu bukan nama dia. Marbawi itu kampung dia, Lubuk Merbau. Merbau itu jadi Marbawi. Dia mengaji di Mesir, duduk di sana, memperhambakan diri dia kepada Allah dalam menuntut ilmu dan sebagainya. Dan sampai hari ini tuan-tuan, anak tuan-tuan masuk sekolah irsyad, anak tuan-tuan masuk DMW, anak tuan-tuan masuk pondok pokok sana, mereka akan kenal satu kamus, nama dia Kamus Al-Marbawi. Masuk aja tingkatan satu, kena beliah kamus ni. Kamus Al-Marbawi itu, ni penulis kitab Bahrul Mazihat kita baca ni, yang karang kamus tu. Sampai hari ni, tak ada satu orang yang pandai bahasa Arab boleh buat kamus lebih baik daripada yang dibuat oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Sampai hari ni, tak ada orang boleh buat sebaik itu. Maka Syekh Idris Al-Marbawi tulis pengalaman dia. Dia kata adalah penulis kitab ini. Dialah Syekh Idris Al-Marbawi. Dalam masa sampai kepada sutur ini, sutur ni baris ni, tengah duk tulis ni benda dia duk tulis ni, sampai pada baris ini, iaitu telah setahun berlaku perang besar antara Jerman dan Inggeris. Di Mesir tengah duk perang dahsyat, tahun dia duk tulis kitab ni, Jerman dengan orang putih. Iaitu telah sampai pada sutur, yakni pada baris ini, malam Selasa 18 hari bulan Syawal tahun 1349. Tuan-tuan, 1349. Lah ni 1426. 1426 tolak 1349 jadi apa? 77 kan? 77 tahun dah ni. Kitab yang kita duk baca ni ditulis 70 tahun dulu. 77 tahun dulu. Ni kitab ni. Dia kata masa dia duk tulis kitab ni, jilid yang keberapa kita baca tadi ni, jilid yang ke-16 ke apakah. Masa dia duk tulis kitab ni lebih kurang 77 tahun dulu. Dan telah 3 kali malam ini kapal terbang melanggar kota Kahirah. Dia kata malam dia duk tulis kitab ni saja, dia kata 3 kali kapal terbang main duk bom kota Kahirah. Dia duk ada di Kahirah pada masa tu, di Mesir. Dan pada mula tahun berlaku perang itu, penuntut-penuntut ilmu Indonesia dan Melayu maksudnya Malaysia, kita tanah Melayu, di dalam sekolah tinggi di Al-Azhar Al-Sharif di dalam Mesir, banyak yang susah hati. Dia kata pelajar-pelajar Malaysia dengan pelajar-pelajar Indonesia cukup susah hati lah. Cukup susah hati ni bila dengar kapal terbang duk lalu buat tempo meletup tang mana ke, kapal terbang lalu meletup tang mana ke, dia kata semua susah hati. Banyak sebab lah untuk nak susah hati. Satu susah hati apa? Aku sehari bom jatuh di dalam rumah daripada duduk mati ni, mak pak pun tak tahu apa jadi tak.
Satu, susah hati. Yang kedua, bila duk jadi perang macam ni, putih hubungan. Nak bagi tahu mak pak nak hantar surat apa pun tak boleh dah. Dan yang ketiga, sumbangan bantuan daripada kampung tak main. Mak pak nak hantar apa duit RM1 nak kirim mai seronding daging apa semua pun tak boleh dah. Pasal apa? Pasal perang bom duk jatuh sana sini. Dijatuh pergi atas motor busman ke apa-apa, semua barang tak sampai. Jadi semua dalam keadaan susah hati. Dan banyak pula yang senang hati. Dia kata dia atas rezekinya itu. Tapi dalam duk susah hati itu, ada pula yang senang hati. Dia kata bila perang ni. Dia jadi macam tsunami ni. Kan? Tsunami ni pun macam mula-mula jadi pakat susah hati lah. Rumah ranak dengan, kan? Allah nampak lagu kau duk senang pula. Kan? Bantuan duk main ni nampak dia kata dulu tak kena tsunami kita tak senang macam ni. Allah nampak senang sangat ni dia. Dia jadi lagu tu. Kerana berlaku satu malapetaka, satu musibah, tengok-tengok bawa hasil yang lebih baik pula kepada setengah perak. Tengok apa dia nak kata. Kerana telah beriktikad semuanya, apabila berlaku perang itu tentulah putih berhubungan sorat dan wang ringgit dan jalan rezeki antara penuntut-penuntut itu dengan ibu bapa di negeri masing-masing. Macam kita kata, bila jadi perang ni habislah. Duit ringgit pun tak main, seronding pun tak tahu pergi ke mana, kuih-kuih sepit pun terkapis sama mana tak tahu. Cerita dia tak main semua. Apabila putih perhubungan itu, maka putihlah rezeki. Depa duk ingat bila jadi perang, perhubungan semua putih. Macam jadi di Aceh dulu tuan, nak telefon tak boleh, karan tak ada, ayam semua habis, semua lingkup. Putih hubungan habis semua. Tiba-tiba dengan takdir Allah Subhanahu wa taala betul berlaku seperti fikiran penuntut-penuntut itu, maka tidaklah datang rezeki daripada tanah ayam lagi. Macam yang mereka sangka jadi semua. Bila jadi perang ni sorat sepucuk pun tak main. Bila jadi perang ni apa abang di kampung pun tak tahu. Bila jadi perang ni mereka sendiri pun nak bagi tahu apa keluarga di kampung pun tak boleh. Macam yang mereka duk jangka, macam tu jadi. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, penuntut-penuntut itu semuanya telah mendapat rezeki pula daripada bantuan wakaf Al-Azhar, dia kata. Bahkan lebih daripada dapat sebelum berlaku peperangan itu. Bila jadi lagu tu, Al-Azhar pula ada satu fund, satu duit peruntukan pula mai tolong mereka. Kalau dulu kampung duk hantar mai RM50 sebulan, satu maka bersyukur budak-budak ni kerana dapat bantuan ni. Kerana dengan kehendaknya, yakni dengan kehendak Allah, bertukar musim payah dan sempit semua orang jadi musim mewah kepada penuntut-penuntut tu. Dulu mak pak dia hantar mai sikit aja, jadi sempit juga hidup tu. Bila Al-Azhar bagi bantuan, nampak bantuan ni betul-betul bagi kemewahan kepada mereka. Dan dahulu daripada perang ialah musim mewah kepada semua orang. Tetapi sebaliknya, kebanyakan penuntut ada di dalam kesusahan dan kefakiran rezeki. Sebelum perang, nampak macam negeri mewah. Tetapi penuntut sendiri sempit, duit tak ada nak belanja. Tapi bila jadi perang, negeri nampak bangunan roboh, apa semua lingkup sana sini. Tapi penuntut dapat duit banyak. Pasal bantuan daripada Al-Azhar mai dekat mereka. Ini cerita. Jadi bila dia mai satu malam bercakap susah, ada orang senang hati, ada orang susah hati. Orang yang susah hati, yang harta benda dia lingkup dan tak ada siapa nak tolong. Orang yang senang hati, orang yang dapat bantuan lebih daripada apa yang dia dapat selama ni. Itu ceritanya. Jadi dia nak bagi tahu di sini apa dia? Dia kata penuntut ilmu ni rezeki tu ada, Tuhan bagi. Dia bagi melalui saluran Al-Azhar bagi bantuan. Begitu. Baik, itulah hal rezeki orang yang menuntut ilmu. Juga ada berlaku pada masa Nabi SAW, seperti disebutlah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana akhawani ala ahdi Nabi SAW, fakana ahaduhuma ya'ti Nabi SAW wal akhar yahdarith, fashaka al-muhdarith akhahu ila Nabi SAW faqala la'allaka turzaqu bih.
Maksud dia diriwayatkan kepada seorang sahabat Nabi SAW. Nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia ada dua orang saudara pada masa hayat Nabi SAW. Maka jadi seorang daripada keduanya itu datang belajar dan datang mengaji kepada Nabi SAW. Dengan tak dipedulikan hal rezekinya. Dan saudara yang seorang lagi kerja cari rezeki. Ini ceritanya. Dua beradik. Hak abang ni kerja tunggin terbalik sampai tak tahu siang malam cari rezeki, cari duit nak sara anak bini, nak sara adik. Yang adik ni dia tak kerja apa, dia kerja duk ikut Nabi. Nabi pergi mana dia pergi, Nabi mengajar apa dia mengaji, kira lagu tu punya kerja. Bila dilihatnya akan saudaranya itu tak pedulikan rezeki, tak peduli kerja dan bersenang-senang dan bersuka-suka dengan menuntut ilmu sahaja, maka mengadu saudara yang bekerja itu akan hal saudaranya yang mengaji kepada Nabi SAW. Abang tak puas hati. Abang pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ni tolong nasihat adik aku ni. Kerja tak mau, apa pun tak mau. Dia kira nak ikut mengaji aja. Tolong nasihat kat dia ni sah. Yang saya ni sampai tak ada mengaji, punya duk kanduk kerja, nak cari rezeki, nak tanggung dia, nak tanggung keluarga saya lagi. Dia mengadu dekat Nabi. Seperti dikatanya, ya Rasulullah, saudaraku ini datang ia kepada engkau bersedap-sedap menuntut ilmu. Dan hamba seorang dibiarkan bekerja. Maka adakah bagus demikian itu? Hamba berpenat lelah dan dia bersedap-sedap dengan ilmu. Dia pergi komplain dekat Nabi. Maka jawab Nabi SAW, tidak apa. Nabi kata tak apa. Nabi kata tidak apa-apa. Pergilah kamu kerja dan biarkan dia menuntut ilmu. Nabi kata, mudah-mudahan kamu diberi rezeki oleh Allah dengan sebab saudaramu yang menuntut ilmu itu. Dan dapat pahala besar pula kamu. Nabi kata kat dia, tak apalah. Tuan-tuan tu tak puas hati, tuan-tuan duk komplain pada adik hang ni. Hang duk kerja tu, Tuhan bagi rezeki. Jangan-jangan disebabkan oleh hang duk bela adik yang duk mengaji. Nabi kata begitu. Berapa banyak orang duk buat kerja, tak dapat hasil. Tuan-tuan tahu ni dalam zaman lah ni ada orang duk kerja company bagi VSS. Dia offer untuk berhenti, dia bagi satu duit pampasan 80,000, 100,000 dia bagi, ambil duit ni, berhenti kerja. Dia masa nak ambil keputusan nak buat VSS ni, dia duk bayang dalam kepala dia ni nak dapat 100,000. 100,000 kalau aku pergi beli mesin tu, kalau aku pergi beli benda ni, kalau aku buat lugu ni, ada kawan buat dah dapat sebulan sampai 30,000. Dia duk nampak indah. Dia duk nampak kalau dia berhenti kerja dapat 100,000. 100,000 ni kalau dia pergi beli benda ni, buat model menjaga ni, boleh dapat untung sebulan sekian-sekian banyak. Lah ni aku duk kerja pun gaji 4,000, 5,000 aja. Kalau aku pergi buat menjaga ni boleh main 30-40,000. Dia duk nampak lagu tu. Dia bubuh 100,000 tu, tak tahu balik duk gelintirkan belekat di rumah. Ada juga. Ada. Dia bubuh 100,000 tu, bubuh sama senapas dengan dia jalan habis sekali. Hak dia duk mimpi indah tu tak main, tuan-tuan. Duit habis, apa pun tak dapat. Tak dapat, balik berkelahi. Laki bini di rumah pula. Bini kata, itulah abang saya duk kata dah, jangan duk berhenti. Abang tamak. Dia mula lah. Duit tak ada ni tuan-tuan. Dia kocok ni tak tahu nak abang lah. Pengalaman tanya orang duit tak ada, dia boleh cerita. Kita pergi duk tanya dia sepak kita bisu 3 minggu tak boleh nak cakap. Kawan dah duk kocok dalam kepala, duk main buat tanya cakap pandai pula. Nak cari pasal. Dia dah 100,000 bidam bubuh dalam menjaga. Ingat 100,000 tu nak main balik 30,000 sebulan. Dia duk ingat tu, dia buh kena. Dia balik rumah bini duk goreng dia. Dia keluar main, kita pula dia pergi buat cakap pandai. Tak lagi dia balik habis sekali, dia bagi siku 2 kali. Kita pula tilang hospital Seberang Jaya. Pasal apa tuan-tuan? Dia kosok duit tak ada. Bila duit tak ada ni, dengan bini berkelahi, kawan lari, dia jadi habis. Tuan-tuan pergi tanya orang yang dah lalui benda ni. Pergi tanya orang yang dah lalui benda ni. Macam mana rumah tangga dia jadi kucar kacir. Macam mana kawan-kawan hak dulu telefon tak berhenti lah ni, telefon tak mau angkat. Pergi tanya pengalaman yang dia lalui macam mana. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia dah kata dah awal-awal tadi, kita usaha. Nak jadi tak jadi usaha kita, Allah yang menentukan.
Tak mesti kita boh 100,000 kita boleh dapat 30,000 sebulan balik. Tak mesti. Boh 100,000 dia jalan dengan kita sekali pun boleh jadi. Tapi apa pun kalau kita buat usaha ni dengan tawakal kepada Allah, insya-Allah. Walaupun Tuhan tahan zat, ada hari Tuhan akan bagi balik. Dengan syarat ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini bukan benda main-main. So dia beritahu di sini, Nabi SAW jawab dekat abang tadi. Nabi kata tak apa. Dia kata jangan duk marah adik kamu ni. Kamu pergi buat kerja, bagi adik kamu belajar. Tak apa. Kamu tanggung dia, kamu sara dia. Mudah-mudahan kamu kerja tu, rezeki yang kamu dapat tu kerana kamu bela adik kamu. Maka Tuhan bagi rezeki yang melimpah dekat kamu. Begitu. Maka sudahlah. Saudaranya yang menuntut mendapat rezeki dengan tiada apa ikhtiarnya, iaitu daripada pencarian saudara yang seorang lagi. Maka kawan yang belajar ni, dia dapat rezeki. Dengan apa? Dengan jalan abang dia yang duk kerja ni. Begitu. Maka ini perihal yang patut ambil iktibar bagi siapa-siapa yang mau kasih Tuhan kepadanya dengan sebab tawakalnya. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah, orang yang mencapai semua nikmat dunia. Ini kita. Kita kalau dapat benda saat lagi Nabi nak sebut ni, betul-betulnya kita dah dapat kebaikan dunia. Sesungguhnya boleh dikatakan banyak orang tak tahu akan diri dia telah terimpun dunia padanya kerana jahilnya. Kebanyakan orang dia tak sedar. Kata apa yang dia duk dapat lah ni, sebenarnya itu yang terbaik. Dia tak sedar. Dia duk rasa tak puas hati. Ni, hak lah ni dia duk dapat gaji 1,000, 2,000 sebulan ni, sebenarnya tu dah terbaik untuk dia. Dia tak sedar. Dia duk rasa tak puas hati. Dia duk jadi susah hati, duk fikir nak buat lebih dan sebagainya. Kebanyakan orang, dia kata dia tak sedar. Dia jahil tentang hakikat benda ni. Tuhan bagi kat dia sebulan 2,000, Tuhan bagi kat dia sihat tubuh badan. Tuan-tuan, saya jumpa satu kawan, dia tu sembang dengan saya. Dia kata, Ustaz, saya sebulan, saya bukan nak cakap besar, saya cerita tak Ustaz saya sebulan Ustaz, dia kata 300. Saya memang bagi dia rumah 300. Saya ingat satu ya hati saya ingat satu ya. Umur dia dah 48 lah ni. Saya ingat satu ya Ustaz saya. 300 itu duit ubat saya lah. Saya ingat yang tu. Tuhan bagi saya sihat, saya bagi 300 sebagai derma. Sebulan 300 saya bagilah macam mana. Kok mana pun saya bagi 300 sebagai bantuan kepada orang. Saya ingat dalam hati saya yang ni duit ubat. Lebih baik saya bagi 300 tolong orang daripada 300 itu saya duduk langkah pergi klinik ambil ubat. Dia kata. Saya tak pernah dengar orang cakap macam ni. Saya tak pernah dengar orang cakap macam ni. Bila dia cakap ni, benda ni betul-betul dia screw masuk dalam kepala kita. Kita fikir. Betul tuan-tuan, tak ada guna. Kalau kita bakhil kedekut, tak mau nak sedekah, tak mau nak derma, tak mau nak infak fi sabilillah. Kalau kita macam tu, duit kita keluar juga. Duit kita keluar juga. Dia keluar macam-macam jalan. Dia keluar kereta rosak nak kena pergi perbaik. Dia keluar kena curi, kena sambung dengan orang. Dia keluar kena tipu dengan orang. Dia keluar juga. Yang paling leceh sekali, dia keluar dalam bentuk pergi duk habis duit pergi klinik beli ubat. Duit jalan juga. Ubat duk makan, badan tak sihat. Lagi baik RM300 keluar bagi derma ke orang kita sihat. Habis saya tanya dia lah. Saya kata umur dia kata saya 48 dah. Pernah sakit? Dia kata sakit sesemua sikit-sikit 2-3 hari. Dia kata sakit jenis sakit teruk ni tak ada. Dia kata alhamdulillah. Dia kata Allah tolong saya. Saya ingat lagu tu. Saya nak tanya Ustaz, salah tak saya duk ingat lagu tu? Dia nak tanya, salah ke tak saya duk ingat ni, saya bagi sedekah 300 ni saya anggap macam duit ubat saya. Salah tak? Saya kata hang bagi sedekah nak salah pada apa? Ingat pada duit ubat kan, duit apa kan, janji sedekah tu kira berapa ya? Kata-kata tuan-tuan, suruh tengok satu dimensi baru dalam apa ni, benda-benda orang duk bincang ni. Suruh tengok, tak guna tuan-tuan. Orang habis 300, 500, 1000 sebulan untuk nak ambil ubat kerana sakit. Lagi baik kita sihat, bagi 300 tak apa. Begitu ceritanya. Baik, maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi, maka dapat tahu seseorang itu akan dirinya menghimpun dunia itu padanya. Kata dia, an Ubaidillah ibn Mihsan al-Khitmi radhiyallahu anhu qala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih, 'indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya." Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Ubaidillah bin Mihsan Al-Khitmi radhiyallahu anhu. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berpagi-pagi ia daripada sekalian kamu, wahai umatku, aman sentosa daripada seteru pada diri dia, maka tiada seterunya buat apa atas tubuhnya, lagi segang pada tubuhnya, yakni tidak ada apa sakitnya, cukup dengan sehat afiatnya, apa-apa satu yang boleh diperbuat, apa-apa suatu boleh diperbuat dengan tubuhnya dan dikerjakan dan dipikirkannya, lagi pula ada di sisinya makanan yang mengenyangkan, cukup pada hari itu, maka seolah-olahnya telah berimpun baginya oleh dunia seluruhnya. Itu dia sudah. Nabi SAW kata apa? Kita kalau dapat 3 benda ni. Yang pertama, celek mata pagi, aman daripada musuh. Itu anugerah. Itu anugerah. Tuan-tuan bayangkan, celek mata ni, celek duk dengar bumbang-bumbang, celek orang duk hambat kita sana, oh tak aman kita. Kita boleh celek mata keadaan kampung sunyi, sepi, tak ada apa-apa bunyi, bang pun dengar jelas, bangkit pergi pancung, apa pancung pun duduk ada dalam rumah, tak gaduh bawa pelita keluar, pergi cari telaga di luar. Cukup habis tu. Cukup habis dah. Bangkit pagi itu, tak ada haru biru, tak ada huru hara, tak ada kekacauan, tak ada musuh yang nak buat mubarak kat kita. Elok-elok bangkit keluar, boleh pergi ibadat, baca Quran apa sikit, balik rumah boleh tu bersiap pergi kerja elok-elok. Dia kata boleh nikmat keamanan tu, itu anugerah Allah, dia kata. Yang tak semua orang dapat benda ni. Tak semua orang dapat. Yang kedua, sehat. Celek mata, bangkit pagi, sehat walafiat, tarik nafas pun elok, lepas nafas pun elok, tak ada rasa semput, penat apa, tak ada, elok aja. Bangkit mandi, buka ayak mandi, berum, tak ada aku kata kena ayak nak bersin sampai nak luruh hidung jatuh aja lantai, tak ada. Kena ke hidung, orang kena ke hidung. Ayak kena tapak kaki dia bersin, piu bersin. Tak ada. Tuhan tak bagi kat dia penyakit tu, dia sehat. Bangkit mandi air sejuk, mandi air air boleh tak bersin, tak jadi apa. Alhamdulillah. Anugerah kedua Tuhan bagi kat dia. Yang pertama, aman daripada gangguan musuh. Yang kedua, sehat tubuh badan, tak ada sakit apa. Yang ketiga, ada qut. Dia kata ada qutu yaumih, ada makanan untuk hari itu. Bangkit tadi lepas semayang subuh, balik main di rumah, ada kopi boleh kena cawan. Nak cantik sikit lagi, roti canai celah main 2 kepit pula. Cukup cantik. Tak lagi tengah hari lagu boleh duk kena nasi apa, bubur kuah dalca apa, lebih kurang selinap sotong 2 ekor masuk. Oh, cukup cantik tuan-tuan. Petang nak menjelang malam ni, cucuk pisang boleh duk main duk depan kita pun 3-4 kepin. Picah gula pula sikit boleh makan, tak ada ganti manis. Cukup cantik tuan-tuan. Malam ni kalau nak makan, makanan ada, cuma saja kontrol saja tak orang makan. Alhamdulillah tuan-tuan. Tuhan bagi 3 benda ni. Nabi kata apa? Faka'annama hizat lahud dunya. Maka seolah-olahnya dia menghimpun kebaikan dunia seluruhnya pada dia. 3 benda tuan-tuan. Cuba kita muhasabah diri kita, kita ada tak 3 benda ni? Yang pertama, aman, musuh tak ada. Musuh orang tak kenal kat kita ni mana pun ada, tapi musuh tak sampai ke peringkat mencederakan kita. Dia tak berkenan kat kita, dia sakit hati kat kita, dia iri hati kat kita, dia dengki kat itu, tu dia punya hal. Kita tak ada apa. Dia punya hal. Tapi dia tak ada mewah mertun nak cekeh kepala kita apa semua, tak ada. Itu dia punya hal. Nak kira orang Nabi Muhammad pun ada orang tak suka kat dia. Apa salah Nabi Muhammad? Tapi orang tak suka ramai. Orang tak suka ramai. Nabi buat betul, dia kata Nabi tak betul. Apa nak buat? Nabi menikah sampai 11. Nabi menikah sampai 11 atas perintah Allah. Tapi orang tak suka, dia kata apa? Dia kata Nabi Muhammad ni womanizer, dia kata. Orang yang dengar ada juga yang terpengaruh, betul juga. Dekat umat dia abang boleh kahwin dekat 4, yang dia pergi sampai 11, dia kira kok mana?
Ada juga orang yang termakan dengan cakap-cakap ni, itu biasa, itu biasa. Selagi mana dia tak mai duk ambil benda sekeh saya belakang kita, alhamdulillah kita dianggap orang yang dianugerahkan keamanan oleh Allah. Cukup. Satu. Yang kedua, sihat. Alhamdulillah. Tak ada sakit-sakit yang sampai nak berjalan keluar dari rumah tak boleh. Tak ada. Alhamdulillah Allah bagi kat kita kesihatan. Yang ketiga, makan. Setakat ni bukan kata kita hanya suruh aja boleh lepas. Anak-anak kita pun tak ada seorang yang mati keboloran sebab tak ada makanan. Alhamdulillah. 3 benda ni Nabi kata kalau ada dekat satu orang manusia, faka'annama hizat lahud dunya, seolah-olahnya dia telah diberikan, dihimpunkan segala kebaikan dunia pada dia. Ada banyak tu tuan-tuan, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Lain daripada tu dah dianggap lebih lah. Dah dianggap sebagai anugerah keistimewaan dah. Takat ni ada, maka dia sudah mendapat kebaikan dunia seluruhnya. Bermula ini hadis hasan lagi gharib, tiada kami ketahui melainkan daripada hadis Marwan. Maka 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW itu, banyak orang ada hal yang demikian itu. Nabi kata ramai orang dapat 3 benda ni, tapi orang tak sedar. Kata 3 benda ni anugerah Tuhan pada dia. Tak sedar. Ramai orang tak sedar. Dia tak sedar kata sihat itu anugerah Tuhan dekat dia, sampai Tuhan bagi dia sakit. Bila Tuhan bagi sakit, barulah dia ni terkenangkan kesihatan yang dulunya Tuhan bagi kat dia. Masa sihat dulu tak rasa syukur. Bila mai sakit, dia rindu untuk nak mengecap balik kesihatan yang dia pernah rasa dulu. Jadi kita jangan jadi macam tu. Lah ni tengah duk rasa sihat ni, syukurlah ni. Lah tengah duk rasa makan pakai cukup ni, syukurlah ni. Lah tengah duk rasa aman ni, syukurlah ni. Jangan kita jadi orang yang kufur nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi ke kita. Maka 3 perkara itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, banyak orang ada hal yang demikian itu. Maka sudahlah terimpun padanya nikmat dunia, dan sudahlah ada padanya bekal dunianya dan segala yang lazim baginya. Maka tiadalah boleh berkata apa, melainkan maulah kuat mengambil bekal akhirat pula. Dah dapat macam tu, maka hendaklah dia tumpu kepada nak himpun bekal akhirat pula. Kemudian tajuk baru, bab ma jaa fil kafaf was sabri alaih. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan rezeki ada secukup dan sabar atasnya. Ini pula Tuhan bagi dekat kita rezeki ini taklah melimpah ruah, tapi apa yang Tuhan bagi cukup. Maka sabar saja atas rezeki yang cukup itu. Ketahuilah saudaraku, bermula sabar atas rezeki yang secukup itu dipuji oleh syarak. Kita redha dengan apa yang Tuhan bagi, itu Allah puji kita. Iaitu sekira-kira jika mati, maka tiadalah ada apa harta yang dipersakai orang. Kalau kita mati, anak pinak pun tak ada nak ambil persaka apa, sebab kita pun tak ada apa. Alhamdulillah, kalau dekat tu Tuhan bagi pun alhamdulillah. Bahkan seumur hidup secukup makan dan pakaian. Seumur hidup makan pakai ni kira cukup-cukup. Nak kata lebih pun tak, nak kata tak cukup sampai nak pergi tadah tepurung minta kat orang pun tak. Kira hal lagu duk ada cukup. Alhamdulillah, saya kata. Dan tempat diamnya dengan tiada luas amat dan tiada sempit amat untuk dirinya dan anak isterinya dan orang di bawah tanggungannya. Ada rumah pun ala kadar. Ala kadar. Bilik abuan dia laki bini duduk satu, bilik abuan anak laki-laki satu, bilik abuan anak perempuan ada satu. Alhamdulillah, cukup. Dia kata maka tiada yang menuntut lebih daripada secukupnya itu. Apabila ada dapatnya rezeki secukup harinya, maka sabarlah dia atas itu. Dia pun tak ada nak tamak-tamak sampai nak tipu orang, sampai nak pergi buat apa ke orang, tak ada. Dia buat kerja macam biasa. Kalau Tuhan nak takdir rezeki lebih, alhamdulillah. Kau nak rezeki lebih sampai nak pergi tipu orang, sampai nak, dia tak akan buat benda macam tu. Takat mana Tuhan bagi, alhamdulillah. Dia syukur dengan anugerah dia. Sehingga setiap-tiap hari demikianlah ia tinggal dengan cukup sabarnya. Dan kata setengah ulama, rezeki yang secukupnya itu barang yang cukup kadar hidup dirinya sahaja. Bermula dalil yang menunjukkan puji syarak atas rezeki yang secukup itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna aghbata awliya'i 'indi la mu'minun khafiful had dhu hazzin min as-salah
ahsana ibadata rabbih. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Abi Umamah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW sabdanya, sehabis-habis iri hati kekasihku dan penolong jalan agamaku, yang hendak serupa dengan orang yang lebih daripadanya itu pada sisiku, ialah orang mukmin yang ringan tanggungannya, lagi mempunyai habuan daripada semayang, mengelok ia akan ibadat pada Tuhannya. Nabi kata apa? Nabi kata, aku kadang-kadang iri hati tengok setengah manusia. Yang manusia ni, yang pertama sekali apa dia? Khafiful hal, tanggungan tak banyak, tanggungjawab tak banyak. Iri hati tengok orang macam tu. Tanggungjawab dia tak banyak. Berbanding dengan kita, tanggungjawab banyak. Orang yang tanggungjawab tak banyak ni tengok cukup syok. Tak banyak tanggungjawab bermakna tak banyak kena soal di akhirat itu. Lagi banyak tanggungjawab, lagi banyak soal, lagi lamalah kita kena tahan di akhirat itu. Aja sebab tuan-tuan, dalam agama dia tak suruh kita pergi berebut ambil jawatan. Dia tak suruh. Pasal apa? Pasal jawatan tu dia akan bagi susah dekat kita di akhirat itu. Tiap-tiap satu jawatan itu satu amanah. Tiap-tiap satu amanah Tuhan akan tanya, tunai ke tak amanah ni? Setengah orang demam semua. Semua demam. Yang ni dia nak pegang, yang ni dia nak pegang, yang ni dia nak pegang, yang ni dia nak pegang. Akibat dia apa? Tak tertunai amanah dan tanggungjawab. Kita tengok dalam Isra' dan Mi'raj, ketika Nabi SAW dibawa dalam perjalanan daripada Baitul Maqdis nak naik pergi ke Sidratil Muntaha. Di antara benda yang Nabi yang diperlihatkan kepada Nabi apa dia? Satu orang galah satu bakui atas belakang. Dia ambil batu, dia ubur. Dia ambil batu buh dalam bakui tu. Ambil batu buh dalam bakui. Ambil batu buh dalam bakui. Lepas tu nak bangkit pun tak larat. Pasal apa? Batu terlampau banyak. Nak tui bangkit tu tak larat. Dia nak kenjui bangkit tu tak larat. Pasal batu terlampau banyak atas belakang. Bila nak kenjui bangkit tak larat, bukan dia nak punggah buang tak, dia tambah lagi. Nabi tanya Jibril. Nabi kata, ya Jibril, apa hal dengan mamat ni? Nabi kata, apa kena dengan Tok Syekh ni? Dia dah duk carry batu penuh dah atas belakang. Batu tu terlampau banyak, dia nak bangkit tak larat. Patut-patutnya bila nak bangkit tak larat, dia punggah buang setengah, bagi boleh bangkit, bawa pergi setengah dulu, sekali lagi bawa main ambil lain. Yang dia ni lagi duk tak larat bangkit, lagi duk tambah. Apa hal dengan mamat ni? Jibril kata apa? Jibril kata, inilah mamat yang di atas dunia dulu, dia kerja duk himpun tanggungjawab. Sudah ada satu pun tak tertunai, nak jadi dua. Sudah ada dua tak tertunai, nak tambah tiga. Sudah ada tiga tak tertunai, nak tambah. Semua jawatan dia nak pegang. Yang akhirnya satu pun dia tak boleh tunai. Maka itu gambaran orang di hari akhirat itu, begitu keadaan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi kata apa? Nabi kata, aku iri hati kadang-kadang tengok orang yang kurang tanggungjawab. Bukan tak bertanggungjawab, kurang tanggungjawab yang dipukul atas belakang dia kurang. Contoh apa? Contoh orang tak menikah. Orang bujang, tanggungjawab dia kurang. Orang bujang habis tangan nak kena jaga mak pak ya. Bila menikah, tambah tanggungjawab. Bila menikah, bini nak kena jaga. Bini keluar rumah nak pakai kelumbung. Bila ada bini, dia main anak pula. Anak tambah lagi satu tanggungjawab pula. Anak dua cara dua, tiga cara tiga, lima cara lima, 10 cara 10. Ini semua tanggungjawab bertambah. Bila duk main lagu ni, bila anak ramai, bila apa ramai, nak kena kerja kuat pula. Bila kerja kuat, tanggungjawab bertambah lagi. Nabi kata, kadang-kadang aku iri hati tengok orang yang tak banyak tanggungjawab ni. Lagi pula Nabi kata, sudahlah dia kurang tanggungjawab, mempunyai habuan daripada semayang, mempunyai masa untuk semayang yang cukup selesa. Masa untuk semayang cukup selesa. Dia boleh semayang, tuan-tuan. Kadang-kadang sibuk tapi tak ada semayang. Terus saya kata, sibuk kerja, sibuk rumah kenduri pun ramai orang tak semayang. Sibuk rumah kenduri aja, orang ramai yang tak semayang. Baru dia ingat nak pergi semayang, main adik-beradik dia belah Tanjung Pendang. Baru-baru kata ni, hampa tengok saya aku nak pergi semayang, baru duk nak tala pergi Pancong, tengok daripada masjid tinggi mana nak turun main. Kata tak apa, hampa duk saat ni aku tak semayang ni, pukul 4 lebih dah aku tak semayang lohong lagi. Oh, dia kata pergi semayang, pergi ada orang dalam Pancong pula, nak ambil semayang tak boleh. Dalam duk tunggu orang dalam Pancong pula, main pula orang Padang Besar.
Tu kalau tu 5 tak sembahyang lorong. Dia kata tak apalah, buat sekali lah tadi. Nampak tak? Nabi kata apa? Kadang-kadang tengok orang aku iri hati, dia mempunyai masa yang cukup untuk sembahyang. Bukan saja sembahyang, bagi salam lepas bagi salam dengan wirid yang berapa sikitnya, dengan dan lagi subhanallah 33 kali, dan lagi alhamdulillah 33 kali, dan lagi Allahu akbar 33 kali. Pendek kata hak lagu Nabi habang dalam hadis tu dia boleh buat complete package tu, dia boleh buat. Oh, iri hati dekat orang macam ni. Iri hati sebab tak semua orang boleh buat macam tu. Nabi kata, dan mengelok ia akan ibadahnya kepada Tuhannya. Dia boleh buat ibadat sempurna, elok. Ibadat yang dia buat sempurna dan elok. Dia kata, orang yang ringan tanggungan tu siapa? Sesungguhnya orang yang ringan tanggungan telah dipuji oleh syarak sebagai hadis tadi. Maka orang yang ringan tanggungan yang dikatakan oleh Nabi SAW itu ialah kinayah, ialah simbolik daripada tiada berharta dan tiada berumah dan sebagainya daripada dunia. Korang tanggungan, harta pun tak banyak, maka di sana itu tak kena soal banyak. Maka orang yang tiada berharta, sesungguhnya tiada syak bagi kita akan ringan tanggungannya itu. Kerana tiada apa satu daripada harta yang memberi bimbang akan dia dan menyusahkan hatinya untuk memelihara dan menguruskan akan dia. Harta tak ada. Maksud harta tak ada ni bukan sampai miskin tak ada apa. Maksud harta tak ada ni tak banyak harta. Bila banyak tuan Allah, duk sakit nak mati ni pun duk raplah fikir dia tak lagi anak tinggal dia berkeli berebut harta. Tuan, ada orang kaya jadi macam tu. Ada satu sahabat dulu, orang Sungai Tali, milioner dulu, milioner. Allah jangan meninggal lah dia. Dia mai jumpa saya sekali. Dia mai jumpa, dia kata, Ustaz, saya susah hati saya ni ada sakit jantung. Dia kata anak ada 4 orang. Ni saya duk hidup ni pun, saya duk tengok kelaku 4 orang ni pun, saya tak senang saya. Saya mati esok mereka nak bergaduh macam mana saya tak tahu. Kita pun tanya dia, pasal apa yang dia jadi macam tu? Pasal apa Ustaz? Pasal duit ada-ada ni lah. Saya tanya banyak sangat ke duit ni? Banyak tak banyak, tetapi 3 million lebih. 3 million tu dah dia abang. Terkejut bila? Taklah terkejut sangat kalau kita tahu dia kaya. 3 million tu dah. 3 million tu hak tu simpan tak? Dia kata hak tu roll dalam menjaga lagi. Saya dah ni duk fikir satu macam mana nak buat ni. Mati dia kata berkelahi daripada ni. Yang tu saya boleh garanti dia dah. Berkelahi tu saya boleh garanti. Ustaz, saya tu fikir dengan orang perempuan di rumah lah ni satu saya kata. Saya nak bagi Ustaz simpan semua duit ni. Terlompat kita daripada bangku ni. Saya nak bagi Ustaz simpan semua duit ni. Oh, saya kata dah. Masalah hang nak lempak mai kat aku bagus. Dah. Dah Ustaz, tolong saya. Tolong. Dah nak kata apa anda? Kepala ni duk fikir manusia tu dia. Ada duit pun susah. Tak ada duit memang susah lah. Bukan kata ada duit ni susah baik tuan. Tak ada duit, lagu kita kata tadi lah, dia short wire, dia rambut lurus boleh jadi rinci nanti kalau tak ada duit. Ada duit pun susah, tak ada duit telah lah susah. Tapi saya kata lah ni macam ni lah, kata cara dia satu lah, kalau tak mau bagi dia bergaduh, sebelum mati bahagi-bahagi buang siap-siap. Sebelum mati bahagi-bahagi buang siap-siap. 4 orang anak ni bahagi kat mereka sama banyak. Balance tinggal tu habuan kita guna, tulis satu wasiat apakah ni pergi bagi dekat siapa-siapa esok ni. Buat lagu tu, bagi jalan dekat dia. Dia kata nak bagi awal-awal ni tu, dia halau kita pula. Dia pula dah, dia jadi masalah pula. Dia kata duit tu ada banyak ni, bahagi awal-awal, bahagi tu duit semua boleh kat mereka. Dia duduk tengok kita nampak lagu tikak mengkong buruk. Dia kata dia halau kita pula jadi Ustaz. Saya kata kalau begitu saya tak tahu. Susah juga, orangnya ada duit pun kan. Kemudiannya dia pergi meninggal di Kuala Lumpur, sahabat kita. Tuan-tuan, dia pernah satu malam bulan puasa. Bulan puasa, tiap kali main bulan puasa, satu malam dia derma 1000.
Satu malam 1,000, satu malam 1,000, satu malam 1,000. Dia semayang tarawih di banyak tempat. Dia semayang tarawih di banyak tempat. Malam ni semayang di masjid mana, esok semayang di masjid mana, lusa semayang 30 malam dia pergi 30 masjid. Tiap-tiap masjid dia pergi, dia lepas masa tu nak 1,000 ada. Dia lepas kepin yang masuk dalam tabung masjid. Saya ingat esok Tok Siap buka lalu duduk ketak lalu tu siapa dia bagi duit 1,000 ni. Hamba Allah dia bagi. Dia beritahu kat saya. Dia kata, Ustaz, dia kata banyak tu saya duk bagi. Dia kata, tepui dah Ustaz. Salah-salah saya duk buat dulu. Saya kata insya-Allah lah. Kita baik sangka dengan Tuhan. Kita dah buat silap, kita dah bertaubat pada Tuhan. Kita buat kebaikan. Tuhan kata dalam Quran, Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang kita buat, dia memadam segala sayyi'at, segala dosa-dosa silap yang kita buat dulu. Saya kata, jadi lah ni kita buat baik, kita baik sangka Tuhan akan ampunkan kita. Dia kata lagi, tapi saya dulu Ustaz, satu malam saya boleh habis 5,000. Dia kata, satu malam. Zaman honok dulu ni, satu malam saya boleh habis 5,000. Lah ni saya duk cover ni, dia kata bulan puasa saya bagi 1,000 satu malam. Tuhan boleh tak cover benda ni? Saya kata insya-Allah. Kata-kata bau muka nampak merah sikit pun. Tuan-tuan, satu manusia masalah tak sama. Kita orang susah, kita tak tahu macam mana cerita orang terlampau kaya. Orang terlampau kaya, beranak-beranak main atas timbunan duit, dia tak tahu macam mana orang susah. Macam tu dia ada atas dunia. Orang yang beranak-beranak main duk atas timbunan duit, bila kita pergi cerita kat dia orang susah sampai nak makan, pergi kutip kangkung dalam parit, makan dengan toyu, dia kata benda ni tak betul. Dia ni merecek, ni cerita pandai dia buat cerita. Dia kata begitu. Padahal ada orang yang macam tu punya susah. Semacam mana kawah duk makan kangkung kutip dalam parit ni, bila kita cerita dekat dia ada orang derma satu malam 1,000, dia tak percaya. Dia kata satu malam 1,000, aku nak dapat 3 bulan 1,000 pun tak boleh. Hang nak main cerita derma satu malam 1,000. Dia kata pergi sembang dengan orang lain. Tuan-tuan, satu orang punya pengalaman dengan satu orang punya pengalaman tak sama. Cuma kita kalau rajin berguir, rajin bercampur, kita kenal. Dalam dunia ni, berapa banyak, berapa macam manusia ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ni, yang agama duk beritahu kat kita, nak bagi kita faham, supaya bila kita faham, kita boleh ambil akibat. Maka orang yang ringan tanggungan ni, dia kata apa? Orang yang tak banyak harta, maka di hari akhirat esok dia tak payah bimbang tentang hisap harta dia. Maka senang ia pada masa tiada berharta itu berhadap kepada Tuhan semata-mata. Zikir dan tasbih dan semayang sebanyak mana kehendaknya, tiada siapa gaduhnya. Dia tak ada kalut apa. Dia nak zikir berapa lama, dia nak semayang sunat berapa banyak pun tak siapa nak kacau dia. Istimewa pula jika ia tiada ada anak isteri, lagi senang. Kalau ada anak isteri, satu masalah lain pula. Tengah malam duk bangkit semayang, duk baca Quran, bangkit semayang, bini kata ini nak gila insis ke apa. Kalau kira dia ada juga macam tu. Ada juga macam tu. Lebih-lebih lagi sebelum dia jadi macam tu, dia kaki duk main majung. Duk main macok ni, pendiri rumah batu rebah, pendiri rumah duk ulu tu punya orang. Tahu sekali macam mana kan tsunami punya pasal dia berubah. Tsunami punya pasal dia berubah. Balik-balik malam duk bangkit semayang tahajud, lagu duk zikir, lagu duk bunyi. Bini celik air mata duk dengar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bini dah kata insin dah orang tua ni. Pasti terkejut daripada duk main macok atau pergi jadi lagu tu. Padahal itu perubahan yang baik. Tapi bini sudah salah faham. Susah juga. Tapi orang bujang tak ada masalah ni semua. Tak ada bini nak susah hati, tak ada apa. Dia nak semayang, dia nak zikir, dia nak tasbih, tak ada siapa nak ganggu dia. Maka sehabis-habis ringan tanggungan dirinya. Orang macam ni paling ringan, tak ada banyak tanggungjawab yang dia nak kena fikir. Mengelok dia akan ibadah pada Tuhannya, tiada apa gaduhnya. Sabda Nabi SAW lagi, wa ata'ahu fi sirri wa kana ghamidan fil nas la yusharu ilaihi bil asabi'. Dan taat dia akan Allah dalam diam-diam. Ini orang yang macam ni Nabi kata untunglah dia ni. Dia taat kepada Allah dalam diam-diam. Yang ni tak ada siapa tahu akan orang yang ringan tanggungannya itu, akan dia berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kuat sembahyang, dengan kuat berzikir dan sebagainya. Dan adalah ia tersembunyi di dalam orang-orang banyak itu. Yakni tiada zahir dia sebagai orang yang kuat ibadah, dan tiada zahir dia di dalam orang banyak akan dia orang saleh.
Untung Nabi kata orang macam ni. Dia bukan satu orang yang popular. Dia bukan satu orang yang glamour. Orang tak kenal dia. Dia bawa hal dia aja. Very low profile. Duduk dalam masyarakat ni orang tak kenal dia. Sebut nama dia pun orang tak tahu. Sebut orang kata siapa dia. Duduk mana? Tak mana rumah dia, tak mana. Orang tak kenal dia. Tapi Tuhan kenal dia. Orang macam ni bagus. Manusia tak kenal. Tuhan cukup kenal dia. Manusia macam ni, Nabi kata, aku iri hati dengan orang macam ni. Dia kata, maka tiada diisyaratkan kepadanya dengan jari, yang tiada masyhur dan tiada ia bernama gah dan terbilang sebagai orang baik. Bahkan tak ada siapa tahukan akan kebaikannya. Orang tak tunjuk dia. Dia lalu pun orang tak tunjuk, dia apa pun orang tak tunjuk. Punya tak popularnya dia ni. Bagus Nabi kata jadi orang macam ni. Ni lalu orang pakat tunjuk dia ni. Tak syok. Dia satu orang yang cukup low profile, tapi di sisi Allah dia high profile. Allah kenal dia sebagai orang yang kuat ibadah. Allah kenal dia sebagai orang yang sembahyang sunat kuat. Allah kenal dia sebagai orang yang banyak zikir dan baca Quran. Allah kenal dia macam tu. Manusia tak kenal dia. Nabi kata orang macam ni, aku kadang-kadang cukup iri hati kerana ia tiada campur dengan orang banyak, dan tiada ia berkaum keluarga, dan tiada adik-beradik, dan tiada ia berharta dan sebagainya. Dia senang, tak banyak masalah. Begitu. Sabda Nabi SAW lagi, wa kana rizquhu kafafan fa sabara ala zalik. Dan adalah rezeki orang itu secukupnya, ala qadar. Tak ada lebih daripada cukup diri sendiri, dan tiada padanya beruang yang disimpan. Bukan beruang yang disimpan, beruang yang disimpan. Dia kata dia tak ada belah beruang pula dah. Dia tak ada wang yang disimpan. Dia tak ada banyak cerita, dia kata. Ataupun kain baju beberapa helai yang ditaruh. Baju kata malam ni pakai baju lain, esok baju lain pun tak ada. Dia baju tu jumpa bila pun baju putih tu lah. Begitu. Dan tiada tempat bermalamnya, dapat diharga atau siapa-siapa perkenan, ataupun boleh berkekal lama. Dia tak ada pun satu rumah hebat pada orang macam ni. Maka sabak dia atas hal yang demikian itu, yang ni dalam ibadah seperti yang dikhabarkan Nabi itu, sehingga mati dia. Sampai mati dia maintain macam tu aja. Nak buat seporong minta ke orang pun tak, nak jadi mewah sampai tanggungjawab terlalu banyak pun tak. Maintain macam tu sampai mati. Dia kata. Maka kata Abu Umamah radhiyallahu anhu, summa nafata biyadih faqala ujilat maniyatuh qallat bawaki qallat rasuh. Kemudian mengkelepiang Nabi dengan tangannya, mengkelepiang. La ilaha illallah. Mimnya kap lam para mengkelepiang. Kan? Betul ya? Nafata ni kelepiang ah. Nafata, kan? Dia tulis kelepiang. Dia kata kemudian mengkelepiang Nabi dengan tangannya, yakni dikerpasnya tangan kanan kepada tangan kiri, isyaratkan tiada apa-apa suatu yang ada di tangan orang itu, seraya sabdanya. Nafata ni buat tu. Dua-dua tangan tu. Dia apa? Nak kata tak dia begitu, buat begitu. Kan? Macam orang Arab. Contoh kalau pergi Mekah, pergi Madinah jumpa hotel. Kita dah bayar cengkeram dah nak duduk hotel tu. Kita pergi nak check in, tengok-tengok ada adik-beradik dia Arab Mesir mana duduk di atas. Kita buat marah lah, tumbuk meja apa semua. Kita abang kata kita dah bayar duit pasal apa? Pasal apa? Tak bagi orang keluar lagi aku hari ni nak kena check in masuk apa semua. Dia buka laci, dia ambil duit kita bagi balik, dia buat tangan begitu. Dia kata ma'alaish. Habis, tak ada apa. Dia kata boleh pulang. Ambil cari hotel lain. Ni style orang Arab. Kira bila dia buat begitu, dia kata sallu ala nabi. Sallu ala nabi, kalau ada janggut, dia tarik janggut kita sikit, habis. Kira settle tu lah. Masalah tu tak payah nak balik memang di rumah. Kira habis. Ini yang dikata style dia buat. Nabi SAW pun dia buat gabuh tangan dua macam tu. Maka seraya bersabda Nabi, disegerakan matinya. Nabi kata orang yang macam ni tak ada apa dia ni, Allah akan segerakan mati dia. Dia ni biasanya orang baik-baik ni mati awal. Nabi kata begitu. Kerana tiada apa tali malinya dengan dunia ni. Tak ada apa. Dia mati pun tak ada apa-apa. Dia kata tiada harta, tiada kekasih, melainkan amal ibadah jua. Apabila mati dia, korang orang menangis kepada dia. Dia mati pun waqalla bawaki. Nabi kata tak ramai orang payah. Adik-beradik tak ada nak payah apa.
Tak apa nak teriak. Dia jenis hal dia. Dia mati tak ramai orang teriak. Kerana tak ada adik-beradik dan tak ada kaum keluarga dan kurang hartanya, yakni tiada apa suatu daripada hartanya yang dipesaka orang. Nak pesaka apa-apa pun tak ada, tinggalkan pelikat dua lain. Tak ada. Orang macam ni simple. Mati pun tak bawa banyak masalah. Maka kata rawi hadis ini lagi, wa bihadzal isnad an nabi sallallahu alaihi wasallam qala arada alayya rabbi liyaj'ala li batha'a makkah zahaban. Dan dengan ini isnad juga diriwayatkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, dilentangkan dan ditunjukkan atas aku oleh Tuhan aku supaya dijadikannya bagiku jalan ayak Makkah. Yakni tanah Makkah itu daripada tanah ratanya dan juga gunungnya jadi emas. Nabi kata. Ini pula Nabi kata pernah Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada Nabi laluan daripada Makkah itu, bukit-bukit tu Tuhan tukar bagi jadi bukit emas semua sekali, nak bagi dekat Nabi supaya dapat aku, yang ni dapat Nabi kaya harta lebih daripada segala manusia dalam dunia ni. Allah pernah offer dekat Nabi Muhammad, kalau hang mau kaya, aku nak bagi dekat hang lah ni. Kaya sampai macam mana? Sampai ni, laluan ni, di Mekah punya laluan ni, semua bukit-bukit yang nampak, semua ni aku akan ubah bagi jadi emas semua sekali. Mau tak mau? Maka bersedak-sedaklah aku dengan dia. Nabi kata kalau aku terima, memang aku hidup senang lenang kaya raya. Bila Tuhan tunjukkan kepada aku demikian, lalu berkata aku, qultu la ya Rabbi walakin ashba'u yawman wa aju'u yawman. أو قال ثلاثا أو نحو هذا فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. Maksudnya kataku, yakni kata Nabi SAW, tidak mau hamba seperti ini ya Tuhanku. Yang kata Nabi Muhammad tak mau. Tuhan nak bagikan dia semua bukit yang ada di Mekah tu tukar bagi jadi emas. Nabi kata aku tak mahu. Nabi kata kerana ia nikmat yang tiada kekal. Nabi kata aku tak mahu. Pasal apa? Pasal benda tu semua tak kekal. Nabi kata. Dan pula memberi bimbang akan hamba mempersedia bekal akhirat. Nabi kata ada tu jadi susah lah. Dia kata bila ada bukit tu jadi emas, jenuh lah. Duk fikir nak buat pagang tu dah jenuh. Pusing satu Mekah cari orang main nak pasang pagang. Jadi masalah. Tetapi yang hamba mau, Nabi kata, iaitu hamba kenyang sehari, hamba lapang sehari. Nabi minta macam tu. Nabi kata, aku tak mau ni bukit-bukit ni semua jadi emas, semua tak mau. Kalau boleh, kalau nak bagi dekat aku, bagi yang ni. Bagi satu hari kenyang, satu hari lapang. Atau disabdakan Nabi demikian itu 3 kali. Atau seorang Muhammad 3 kali Nabi ulang dekat Tuhan macam tu. Tak mau, harta emas bukit jadi emas ni tak mau. Tolong bagi kenyang sehari, lapang sehari. Nabi ulang sampai 3 kali dekat Tuhan. Maka apabila lapang aku, wahai Tuhanku, merendah diri aku kepadamu. Nabi nak yang tu. Nabi kata bila dibagi lapang ni, bila lapang ni dia ingat kat Tuhan lebih. Dan mengucap apa-apa ucapan yang menasabah denganmu. Bila lapang ni doa Allah, dia ingat Tuhan. Begitu. Bermohon aku kepadamu apa hajatku dan kehendakku. Dan apabila aku kenyang daripada makan nikmat yang telah engkau kurnia bagiku, syukur aku padamu. Dia kata bila hari kenyang, aku akan syukur kepadamu ya Allah. Dan banyak-banyak aku puji akan kamu. Kata Tirmizi ini hadis hasan, dan pada bab ini ada riwayat daripada Fadlah bin Ubaid. Wallahu a'lam. Itu dia tuan. Oh dia yang kata Nabi, kalau kita lah kalau nak tukang kim tajam tu bagi jadi la ilaha illallah, tak tahu nak abang kan. Nabi Tuhan tawar dekat dia tak mau. Tuan Nabi. Jadi kata kita ni nak turut Nabi ni jenuh lah, jenuh. Tapi cita-cita kena ada dalam hati. Cita-cita kena ada. Tak boleh 100%, boleh 5% pun tak apa dah. Boleh 10% pun tak apa dah. Boleh 50% tu alhamdulillah dah.
Kau boleh 70-80% tu sangat-sangat baik dah bagi kita. Nak ikut 100% tu tak terikut. Tak terikut. Tapi yang azam untuk nak ikut tu kena ada. Nah, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita dapat angsibah daripada apa yang kita baca. Lepas ini kita masuk rezeki yang secukup pada beroleh kemenangan. Rezeki yang secukup pada itu beroleh